Kata pakcik tu juga dah ramai yang jadi mangsa kat situ sebenarnya. Ada yang termakan cacing dan ada yang makan benda-benda kotor yang lain di situ. Jadi secara automatiknya si Abu ni dia tiba-tiba rasa loya. Dia tak dapat bayangkan apa yang mereka makan sebenarnya 2 malam yang lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel SH Studio. Seram tapi santai. Anda bersama saya Samsul Hanif dan untuk kali ini saya ingin bercerita tentang sebuah kisah kedai makan yang dibuka pada waktu tengah malam, tetapi pada waktu siang kedai tersebut tidak wujud. Untuk mengetahui cerita ini dengan lebih lanjut, sebelum itu jangan lupa subscribe dahulu channel ini dan jangan lupa tekan butang loceng. Bagi anda yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Artinya, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Amin, amin, ya rabbal alamin. Misteri kedai makan muncul di tengah malam ini sebenarnya sudah lama berlaku, sekitar 20 tahun yang lalu, dan kisah ini berlaku di Kuala Ketil, Kedah. Al-kisah bermula dengan 3 orang sahabat. Saya letak nama lah senang. Ali, Ahmad dan Abu. Jadi ketiga-tiga orang sahabat ni merupakan kaki pancing udang galah. Jadi suatu hari mereka pergi ke suatu tempat ini untuk memancing udang galah. Jadi hari itu mereka amat-amat bertuah kerana umpan mereka asyik mengena. Jadi mereka tak sedar yang hari semakin lewat malam sehinggalah jam 12 tengah malam. Masa tu pun disebabkan hari nampak seolah-olah nak hujan. Kalau bukan sebab tu, mereka mungkin akan teruskan memancing. Jadi disebabkan nak hujan, mereka pun bersiap-siaplah untuk pulang ke rumah. Masa mereka bersiap-siap nak pulang ke rumah tu, mereka bertiga ni berasa lapar. Tiba-tiba je rasa lapar. Maklumlah masa memancing tu, dia orang tak rasa lapar sebab seronok. Kerana bila letak je joran tu, umpan mereka terus mengena. Jadi mereka bertiga ni berpakatlah, berbincang. Dalam perjalanan balik nanti, jika ada kedai pertama yang mereka jumpa, mereka akan singgah untuk menjamu selera. Jadi mereka bertiga ni, Ali, Ahmad dan Abu ni, memulakan perjalanan sehinggalah mereka bertemu dengan kedai yang pertama seperti mana yang mereka rancang sebelum ini. Jadi masa mereka tiba di sebuah kedai ini, hujan dah mula renyai-renyai dah. Keadaan kedai tu agak sunyi, tak ada pelanggan lain kecuali mereka bertiga. Dan keadaan lampu di dalam kedai tersebut, dia macam sama-sama malap macam tu, seolah-olah candlelight dinner macam tu. Dan mereka perasan peralatan ataupun perkakas yang digunakan di dalam kedai tersebut adalah perkakas lama ataupun usang. Tapi 3 orang sahabat ni dia tak ada rasa apa-apa yang mencurigakan. Bagi dia mungkin apa yang dilihat ini adalah style ataupun gaya kedai tersebut memang macam tu. Tak lama kemudian datanglah seorang awek untuk ambil order mereka bertiga. Jadi muka gadis tu dia tak ada senyum. Muka dia agak serius walaupun cuba dikacau oleh si Ali. Mukanya agak serius, mukanya agak pucat. Tetapi mereka bertiga sekali lagi tak ada curiga langsung. Mungkin dia kata muka pucat ni biasalah kerja letih-letih sampai lewat malam.
Itu saja yang bermain di fikiran mereka. Mereka tak ada fikir apa langsung lagi masa tu. Selepas itu, gadis tersebut pun berlalu pergi. Selepas ambil order apa semua, gadis tersebut berlalu pergi ke area dapur lah. Tetapi masa dia pergi tu, dia meninggalkan haruman yang sangat-sangat wangi menusuk ke hidung mereka bertiga. Jadi mereka bertiga ni masih tak syak apa-apa lagi. Sebab bagi dia mungkinlah bau-bauan tu biasalah, orang perempuan mungkin suka pakai perfume. Itu saja yang mereka fikir. Tak sampai 5 minit kemudian, gadis tu pun datang lagi dengan membawa juadah yang diorder, yang dipesan oleh ketiga-tiga mereka ini. Alangkah terkejut beruknya mereka ni. Sebab apa? Sebab terlalu pantas order mereka ni dibuat dan dah siap. Sedangkan kalau nak masak Maggi pun belum tentu boleh secepat itu. Tetapi oleh kerana kelaparan yang teramat sangat, mereka tak fikir panjang. Mereka terus makan tanpa was-was. Dalam keadaan mereka sedang makan tu, Cik Ali ni sempatlah menjeling ataupun tengok kepada gadis tersebut yang berada di kaunter pembayaran. Tetapi gadis tersebut tak senyum juga. Dia tengok dengan renungan yang tajam. Jadi bila dah siap makan semua, jadi mereka pun bangunlah nak pergi bayar. Mereka pun pergi ke kaunter bayaran dan berjumpa dengan gadis tersebut. Dan sekali lagi mereka terkejut. Sebab apa? Sebab gadis tersebut bagi tahu yang harga makan mereka bertiga adalah RM5 sahaja. Mana nak dapat RM5 3 pinggan zaman sekarang. Tetapi oleh kerana mereka malas nak fikir panjang, mereka bayar dan terus beredar dari situ. Nak dijadikan cerita, 2 hari selepas itu, si Abu ni datang lagi ke kedai tersebut. Tapi kali ni dia datang seorang saja. Mungkin dia datang nak membeli makanan ke apakah, tu wallahualam. Tetapi bila sampai di tempat itu, si Abu ni dia terpinga-pinga, kebingungan. Dia tengok sekeliling tak ada apa pun. Jangan katakan kedai, tiang-tiang pun tidak ada. Dia betul-betul pasti yang dia tak silap tempat tu. Dalam dia terpinga-pinga, dalam dia kebingungan tu, tiba-tiba datanglah seorang pakcik. Dia datang tegur si Abu ni sebab duk tengok Abu ni duk tergaru-garu kepala di tepi jalan macam tu. Jadi pakcik tu datanglah tegur dan tanya apa masalahnya. Jadi si Abu ni pun berceritalah kepada pakcik tersebut yang dia dan bersama 2 orang lagi rakan pernah datang ke situ untuk menjamu selera pada 2 malam sebelum tu. Jadi pakcik tu mengucap panjang apabila mendengar cerita si Abu. Menurut pakcik tu, 20 tahun lepas memanglah di situ wujudnya satu kedai. Dan kedai tersebut diusahakan oleh 2 beranak. Tetapi malangnya suatu hari terjadinya kebakaran di kedai tersebut sehingga mengorbankan kedua-dua beranak tersebut. Kata pakcik tu juga dah ramai yang jadi mangsa kat situ sebenarnya. Ada yang termakan cacing dan ada yang makan benda-benda kotor yang lain di situ. Jadi secara automatiknya si Abu ni dia meremang bulu roma dia dan dia tiba-tiba rasa loya. Dia tak dapat bayangkan apa yang mereka makan sebenarnya 2 malam yang lepas. Jadi cerita ni tamatlah di sini. Jadi saya mohon, saya alu-alukan kepada anda yang baru singgah di channel ini supaya anda subscribe channel ini serta tekan butang loceng. Dan bagi anda yang selalu mengikuti channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jadi kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.